latar belakang kes. Pada sekitar tahun 2008, telah berlaku satu kes jenayah rogol yang paling kejam melibatkan seorang kanak-kanak perempuan yang baru saja berusia 8 tahun yang sedang dalam perjalanan ke sekolahnya. Kes ini dinamakan kes Nayong. Kes Nayong adalah kejadian yang berlaku pada bulan Disember 2008 di mana seorang gadis yang dikenal sebagai Nayong diculik dan diperkosa oleh Cho Dusun ditandas di dalam sebuah gereja yang telah ditinggalkan. Perbuatan Cho Dusun ini telah merosakkan badan mangsa dengan sangatlah teruk sehingga organ dalaman mangsa terutamanya di bahagian kemaluannya telah hilang fungsi sebanyak 80%. Selepas ditahan dan dihadapkan di muka pengadilan, hukuman penjenayah itu dikurangkan hanyalah kerana dia sudah tua, mabuk serta lemah mental dan fizikalnya. Jadi Cho Dusun telah pun dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan dibebaskan semula pada baru-baru ini iaitu pada 12 Disember 2020. Okay, sekarang saya nak cerita tentang latar belakang penjenayah ni pula. Alright, Cho Dusun dilahirkan pada 18 Oktober pada tahun 1952 dan dia telah berhenti sekolah pada tahun 1970. Jenayah pertama yang dilakukannya adalah mencuri basikal, tetapi dia diberi kelonggaran kerana usianya masih muda dan juga jenayah itu dianggap sebagai jenayah kecil. Suspek juga telah mempunyai rekod jenayah sebanyak 17 kali sebelum melakukan jenayah seksual yang kejam ni. Antara jenayah yang dilakukannya adalah pada tahun 1983, iaitu ketika dia berusia 31 tahun, dia telah dijatuhkan hukuman penjara sehingga 3 tahun kerana telah merogol seorang wanita yang bekerja berhampiran dengan tempat tinggalnya. Oleh yang demikian, mungkin kerana terlalu banyak pengalaman dalam melakukan kes jenayah, dia seperti sudah tahu untuk menghapuskan jejaknya daripada dikesan oleh pihak polis. Hai, saya akan terangkan tentang kejadian yang berlaku kepada Nayong. Pada suatu hari yang gelap dan hujan dalam tahun 2008, Nayong berjalan kaki ke sekolah seperti biasa. Selepas itu, Nayong terserempak dengan seorang lelaki tua dalam lingkungan umur 50-an yang dikenali sebagai Cho Dusun. Setelah berjumpa dengan Nayong yang sedang memegang payung ketika itu, Cho Dusun menarik Nayong ke dalam sebuah tandas di gereja yang berdekatan dengan sekolah Nayong. Cho Dusun telah menampar dan menumbuk mangsa ketika mangsa berkeras tidak mahu melakukan hasrat lelaki itu. Penjenayah tersebut telah memperlakukan kepada Nayong sehingga pengsan dan organ dalamannya terkeluar dari badannya yang kecil itu. Kemudian, penjenayah tersebut beredar dari tempat kejadian seperti tiada apa-apa yang berlaku dan beliau juga cuba untuk menghilangkan bukti keberadaannya pada ketika itu. Selepas Nayong sedarkan diri, dia mencapai telefon bimbitnya yang berada di lantai lalu menelefon pihak polis sendiri untuk menerima bantuan. Mujurlah di Korea mempunyai sistem persekolahan yang membenarkan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Kalau tidak, Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya akan bentangkan bukti yang diperoleh daripada kes ini. Bagi real evidence, polis telah menjumpai cap jari dengan kesan darah kat tempat kejadian yang telah disahkan sebagai milik suspek Cho Dusun. Selain itu, dekat kasut dengan baju milik suspek juga ada kesan darah yang disahkan sebagai milik mangsa Nayong. Terdapat juga testimonial evidence di mana mangsa telah mengenal pasti wajah suspek sebanyak 2 kali, iaitu melalui gambar dan juga di hadapan hakim di mahkamah. Seterusnya adalah hukuman terhadap pesalah. Pada awalnya, hukuman penjara seumur hidup telah dikenakan terhadap Cho Dusun. Tapi, bila Nayong ni dipanggil ke perbicaraan di mahkamah, mangsa telah memberi keterangan bahawa sewaktu kejadian tu berlaku, suspek berbau seperti alkohol. Maka, hukuman penjara Cho Dusun telah dikurangkan kepada hanya 12 tahun sahaja atas alasan suspek dalam keadaan tidak waras semasa melakukan jenayah. Sekian, terima kasih. Okey, untuk part saya akan menerangkan bagaimana penjenayah ditahan.
Penjenayah iaitu Chadoson ditahan setelah pihak polis membentangkan muka-muka penjenayah yang telah bebas daripada kesalahan yang sama kepada mangsa iaitu Nayong. Nayong telah melakukan pengecaman wajah sebanyak 2 kali, iaitu kali pertama selepas mangsa sedar daripada pembedahan, dan yang kali kedua mangsa telah melakukan pengecaman wajah iaitu wajah Chadoson di hadapan mahkamah dan juga hakim. Ini membuktikan bahawa Chadoson bersalah di mana pengecaman wajah dilakukan sebanyak 2 kali oleh mangsa.